Nyawa anak ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kata-kata berat itu keluar daripada mulut barisan doktor pakar terkemuka yang mewakili kemuncak perubatan Amerika Syarikat. Sophia Miller, seorang gadis remaja berusia 13 tahun, tiba-tiba diserang penyakit misteri yang tidak diketahui puncanya. Walaupun dokter-dokter terbaik dari seluruh dunia telah berusaha memeriksanya, tiada siapa yang mampu memastikan apakah penyakit yang sedang menggerogoti tubuh kecilnya. Akhirnya, ibu bapanya menerima hukuman yang paling menyakitkan. Kami sudah tidak berdaya. Sila bersedialah untuk mengucapkan selamat tinggal. Di negara yang diagungkan dengan teknologi perubatan paling canggih di dunia, yaitu Amerika Syarikat, nyawa seorang anak gadis telah dibuang begitu sahaja. Namun tepat ketika mereka tenggelam dalam lautan keputusasaan kata-kata, seorang kenalan membawa sejalur sinar harapan. Mungkin pasukan perubatan dari Malaysia ada jalan penyelesaiannya. Terhadap gejala yang telah divonis tiada ubatnya ini, benarkah perubatan Malaysia mampu menjadi penyelamat? Dan apakah perkembangan mengejutkan yang bakal dihadapi oleh gadis ini apabila mempertimbangkan bantuan dari Asia Tenggara itu kisah? Ini akan mengupas bagaimana dokter-dokter Malaysia berhadapan dengan penyakit ganjil yang membuatkan pakar Amerika angkat tangan, berjaya melakukan diagnosis mengejutkan dalam masa beberapa jam sahaja, serta keputusan berani yang mengubah takdir gadis itu selamanya. Mari kita ikuti kisahnya. Sophia Miller yang tinggal di New York, Amerika Syarikat, asalnya adalah seorang gadis yang lincah dan ceria. Baru menyambut ulang tahun ke-13, dia seorang pelajar yang rajin dan sangat gemar bermain bersama rakan-rakannya. Namun Sophia memendam satu masalah sejak kecil, yaitu tubuh badannya yang jauh lebih lemah berbanding orang lain. Sejak bayi dia kerap diserang demam panas, malah kadangkala mengalami kesukaran bernafas. Dia sering terpaksa ponteng sekolah, tidak dapat menyertai rombongan, lawatan atau kelas pendidikan jasmani kerana tubuhnya yang tidak mengizinkan. Keluarganya sentiasa bimbang akan kesehatannya. Walaupun begitu, Sophia tetap berjuang menjalani kehidupan sehariannya, bersarapan, mandi ke sekolah, dan meluangkan masa bersama kawan-kawan selepas waktu kelas. Rutin harian yang biasa ini adalah saat paling berharga buat Sophia. Namun bermula dari satu hari rutin yang dianggap biasa itu tiba-tiba runtuh berkecai. Beberapa bulan lalu keadaan kesihatan Sophia merosot dengan mendadak. Pada mulanya keluarga menyangka ia hanyalah selesema biasa, tetapi gejala itu menjadi semakin parah dari hari ke hari. Akhirnya untuk ke sekolah pun menjadi satu penyiksaan. Demam panas berlarutan selama berhari-hari. Hanya untuk berdiri nafasnya tercungap-cungap. Malah untuk makan pun dia tidak berdaya. Tidak lama kemudian dia terlantar sepenuhnya, tidak mampu melangkah walau setapak pun dari katilnya. Menyadari betapa seriusnya keadaan itu, ibu bapanya segera membawa Sophia ke hospital. Namun setiap dokter yang ditemui hanya mampu menggelengkan kepala. Keputusan ujian tidak menunjukkan sebarang kelainan yang jelas. Untuk mengenal pasti punca gejala ini adalah sesuatu yang amat sukar. Walaupun begitu, ibu bapanya tidak menyerah kalah. Mereka menjelajah ke hospital-hospital ternama di seluruh Amerika Syarikat, mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar perubatan elit negara itu. Namun tiada seorang pun yang berjaya membongkar kebenaran di sebalik penderitaan Sophia. Maafkan kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Malah ada dokter yang dengan kejam memutuskan budak ini tiada harapan lagi. Ibunya Rachel merayu dalam tangisan. Tidakkah ada cara lain? Apa sahaja rawatan pun boleh, tolonglah selamatkan anak saya. Namun setiap dokter memberikan jawaban yang sama, mereka buntu. Seolah-olah memberitahu Rachel supaya dia hanya perlu melihat nyawa anaknya melayang pergi sedikit demi sedikit di depan mata. Saya takkan terima nasib ini, walau sekecil manapun, harapannya saya mesti cari jalan untuk selamatkannya. Di dalam jurang keputusasaan itu, Rachel, ibu Sophia, adalah satu-satunya manusia yang enggan menyerah kalah. Dia bermati-matian mencari jalan penyelesaian. Di saat semua dokter di Amerika mendiagnosis penyakit itu sebagai punca tidak diketahui dan menghentikan rawatan, dia terus mencari secebis sinar. Pada suatu hari, Rachel meminta bantuan seorang kenalan lama. Ada tak apa-apa cara? Di mana ada dokter yang boleh selamatkan Sophia? Melihat wajah Rachel yang terdesak, kenalan itu berfikir sejenak sebelum berkata, kalau tak silap di Malaysia ada satu pasukan perubatan yang pakar dalam menyelamatkan pesakit yang telah dibuang oleh dokter lain. Ayat itu membuatkan mata Rachel terbeliak. Di Malaysia, kenalan itu menjelaskan tentang satu pasukan perubatan yang berpusat di sebuah hospital university terkemuka di Kuala Lumpur, Malaysia, yang mengkhususkan diri dalam penyakit tropika dan jarang jumpa.
Dikatakan pasukan ini sering menerima pesakit dari seluruh dunia, yang mana dokter lain sudah angkat bendera putih dan mereka telah mencipta banyak keajaiban penyembuhan. Benarkah ada pasukan perubatan sebegitu? Hati Rachel mula berbunga dengan harapan. Jika dokter dari Malaysia sanggup melihat anaknya, mungkin masih ada peluang. Dia segera mengumpul segala maklumat tentang pasukan perubatan Malaysia tersebut dan mencari jalan untuk menghubungi mereka. Jumpa ini dia. Setelah mendapat nombor perhubungan, Rachel menelepon dengan perasaan seperti orang lemas yang mencapai pelampung. Apabila talian disambungkan dengan suara yang gemetar, Rachel menerangkan gejala Sofia. Dia sedaya upaya menyampaikan kronologi penyakit, keputusan diagnosis pakar Amerika, dan keadaan terkini Sofia. Pasukan perubatan Malaysia segera menunjukkan minat yang mendalam. Begitu rupanya. Keadaannya memang sangat kritikal. Terdengar suara tenang dari hujung talian. Itu adalah suara salah seorang dokter pakar Malaysia yang telah merawat ratusan pesakit penyakit jarang jumpa. Kami ingin segera merawatnya. Tetapi adakah Cik Sofia mampu terbang ke Malaysia? Mendengar soalan itu Rachel terdiam. Memang benar jika boleh ke Malaysia mungkin rawatan boleh dijalankan. Tetapi keadaan fisikal Sofia langsung tidak mengizinkan dia menempuh perjalanan pesawat berbelas jam lamanya. Rachel mengetap bibir menahan sebak dan menjawab perlahan. Walaupun kami sangat mahu ke sana dengan keadaannya sekarang, saya takut nyawa anak saya akan berakhir sebelum sempat mendarat di Kuala Lumpur. Harapan yang baru sahaja menyala kembali malap. Memikirkan hal itu air mata Rachel mula menitis. Nampaknya memang tak boleh. Di hujung talian suasana sepi seketika. Kedengaran samar-samar suara dokter-dokter itu sedang berbincang sesama sendiri. Masa berlalu dengan perlahan dan Rachel menunggu dalam kegelapan. Namun detik berikutnya dia mendengar kata-kata yang tidak disangka-sangka. Kalau begitu biar kami yang terbang ke Amerika. Rachel tidak percaya apa yang didengarinya. Maaf, apa tuan kata? Ya, kami akan ke Amerika. Suara di hujung talian itu kedengaran tegas dan penuh keyakinan. Kami akan membawa peralatan perubatan kami yang terkini dan terus memeriksa Cik Sofia di sana. Jika dia tidak boleh bergerak, maka kami yang akan datang kepadanya. Kata-kata itu menggoncang jiwa Rachel. Kamu benar-benar sanggup datang jauh-jauh dari Malaysia, ya Puan. Menyelamatkan nyawa pesakit adalah amanah dan tugas utama kami. Sebaik sahaja persiapan selesai, kami akan bertolak. Air mata Rachel tumpah lagi. Tetapi kali ini ia bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata harapan. Setelah Ibu Sofia, Rachel berhubung dengan pasukan perubatan Malaysia. Mereka tiba di New York dengan kelajuan yang menakjubkan. Mereka betul-betul datang. Melihat kelibat mereka di lapangan terbang, hati Rachel dipenuhi rasa terharu dan syukur. Rombongan yang tiba itu terdiri daripada pakar perubatan dalaman, pakar neurologi, dan pakar penyakit berjangkit dari Malaysia. Mereka membawa bersama peralatan canggih khas dari Kuala Lumpur untuk memeriksa Sofia. Ini langkah pertama untuk selamatkan anak aku, bisi hati Rachel sambil matanya berkaca. Namun pertarungan sebenar baru sahaja bermula. Pasukan perubatan itu terus menuju ke rumah Sofia. Melihat anaknya yang terbaring kaku, Rachel memandang dengan penuh harap. Sofia melihat dokter-dokter berwajah Asia itu tersenyum lemah. Mama, adakah orang-orang ini datang untuk selamatkan saya? Ya, sayang, pasti boleh jawab Rachel, walaupun dadanya sesak menahan bimbang. Bagaimana jika pasukan Malaysia ini juga gagal seperti dokter Amerika? Fikiran buruk itu melintas, namun dia memilih untuk percaya. Pemeriksaan bermula. Dokter-dokter Malaysia itu meneliti setiap inci gejala Sofia: darah, refleks, saraf kulit, pernafasan. Mereka menyemak setiap butiran dengan teliti. Tiba-tiba Ketua Pasukan Perubatan Malaysia, Dr. Amir, mengerutkan dahi dan bersuara. Penyakit anak ini, benarkah dikatakan punca? Tidak diketahui. Rachel terkejut. Ya, pakar-pakar Amerika semua gagal menemui puncanya. Namun Dr. Amir dengan wajah penuh keyakinan menyambung, tidak. Ini sangat mirip dengan gejala satu penyakit tertentu. Jantung Rachel berdegup kencang. Dokter tahu penyakitnya, dokter. Amir menjelaskan bahwa ia berkemungkinan besar adalah jangkitan parasit tertentu. Gejala ini amat jarang ditemui di Amerika, tetapi di kawasan tropika seperti Malaysia dan Asia Tenggara, terdapat kes-kes terpencil yang pernah dilaporkan. Rachel ternganga. Parasit. Saya tak pernah dengar dokter Amerika sebut tentang ini. Dia keliru dan marah. Jangkitan parasit bukanlah perkara asing dalam perubatan modern. Mengapa pakar Amerika terlepas pandang dokter? Amir menjawab dengan tenang. Penyakit ini sangat jarang berlaku di sini. Tanpa ujian spesifik, ia sukar dikesan.
Di Amerika mungkin karena kesnya terlalu sedikit diagnosis menjadi sukar. Rachel kagum dengan keluasan ilmu mereka. Kalau begitu mari kita lakukan ujian khas itu, kata Dr. Amir. Pasukan itu segera bergerak. Menggunakan peralatan diagnostik terkini yang dibawa dari Malaysia, mereka menganalisis darah dan tisu Sofia. Ini adalah ujian yang tidak dilakukan di hospital biasa di ASE. Beberapa jam kemudian Dr. Amir mengangguk perlahan. Tidak syak lagi. Dalam badan Cik Sofia terdapat parasit spesifik tersebut. Rachel rasa lututnya lembik. Itukah punca sebenar anak saya sakit? Ya, jawab Dr. Amir tegas. Penyakit yang membuntukan pakar Amerika rupanya adalah jangkitan parasit yang tersembunyi. Rachel merasa pedih memikirkan masa yang terbuang, tetapi pada masa yang sama bersyukur kerana akhirnya ada jawaban. Setelah punca dikenal pasti pasukan Malaysia bersedia untuk rawatan. Doktor, Amir menjelaskan dengan serius, memandangkan puncanya adalah parasit rawatannya jelas. Kami ada ubat penawar khas untuk membasmi parasit jenis ini. Rachel merasa lega namun masih bimbang. Adakah ubat itu selamat? Ya, ini adalah hasil penyelidikan bertahun-tahun oleh Institut Perubatan di Malaysia. Kesan sampingannya rendah dan keberkesanannya tinggi, Dr. Amir meyakinkan. Cuma, ubat ini belum diluluskan penggunaannya secara rasmi di Amerika Syarikat. Jadi, keputusan di tangan Puan. Rachel dan suaminya Mike kini dalam dilema. Menggunakan ubat yang tidak diiktiraf sistem perubatan AS. Mengingat kembali kata-kata seorang dokter AS, Dr. Robert Harrison, yang pernah berkata, hospital kami tidak membenarkan rawatan asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Malam itu Rachel dan Mike berbincang panjang. Apa pendapat awak, tanya Rachel. Mike diam sejenak sebelum berkata, saya rasa pasukan Malaysia itu ikhlas. Hanya mereka yang berkata, kami mahu selamatkan Sofia. Ayat itu membulatkan tekad Rachel. Betul, demi Sofia saya sanggup ambil risiko. Keesokan harinya, dengan mata berkaca mereka memberitahu Dr. Amir, tolong selamatkan anak kami. Dr. Amir mengangguk hormat. Rawatan penyelamatan nyawa Sofia pun bermula. Sementara pasukan Malaysia bersiap sedia, pihak pengurusan Hospital Amerika mengadakan mesyuarat tergempar. Saya tidak setuju penggunaan ubat itu, bantah Dr. Robert Harrison dengan keras. Dia adalah pakar neurologi terkenal, seorang autoriti dalam bidangnya. Baginya perubatan Amerika adalah nomor 1 di dunia. Dia mempunyai ego yang tinggi dan tidak boleh menerima bahwa ada penyakit yang gagal dikesannya, tetapi berjaya dikesan oleh doktor dari negara membangun seperti Malaysia. Hospital kita tidak boleh membenarkan rawatan asing yang karut ini. Menggunakan ubat yang tidak diluluskan FDA adalah kesalahan besar, thanking Dr. Harrison. Rachel, yang melihat sikap angkuh itu, tidak dapat menahan marah. Tidak dibenarkan. Kalau begitu, adakah doktor boleh selamatkan Sofia? Sekarang Dr. Harrison terdiam, tetapi egonya masih menebal. Tiba-tiba Dr. Amir dari Malaysia bersuara tenang namun tajam. Peraturan memang penting. Tetapi bukankah tugas hakiki perubatan adalah menyelamatkan nyawa? Kami tahu ubat ini berkesan dan ibu bapa pesakit sudah bersetuju. Adakah Tuan mahu biarkan pesakit mati hanya kerana birokrasi ahli lembaga hospital berpandangan sesama sendiri? Akhirnya, salah seorang pengarah mengangguk. Jika keluarga setuju dan pasukan Malaysia bertanggung jawab, kami tidak akan campur tangan. Dr. Harrison mengetap bibir tewas. Rawatan bermula. Hari demi hari Dr. Amir memantau Sofia. Pada mulanya tiada perubahan besar, Rachel hanya mampu berdoa. Namun selepas beberapa hari perubahan mula kelihatan. Sofia yang dahulunya kaku kini boleh duduk menyandar. Tangannya mula boleh memegang sudu. Sofia, makan sikit hari ini ya? Bagus. Puji Dr. Amir dengan lembut. Satu hari Dr. Amir mengeluarkan satu bungkusan kecil dari poketnya. Dia menghampiri katil Sofia. Cik Sofia, saya mau hadiahkan ini, katanya sambil membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah uncang pouch bermotifkan batik Malaysia yang indah. Di atas kain itu tersulam benang emas perkataan harapan. Sofia memandangnya dengan hairan. Di Malaysia kami percaya semangat yang kuat membantu penyembuhan. Uncang batik ini adalah simbol budaya kami yang penuh warna-warni kehidupan, kata Dr. Amir dengan senyuman kebapaan. Kamu pasti akan sembuh, jadi jangan sesekali putus harapan. Anggaplah cendera mata ini sebagai sumber kekuatan semangat kamu. Sofia memegang uncang batik itu. Kainnya lembut dan sejuk. Terima kasih, air matanya bergenang. Rachel dan Mike terharu. Bukan sahaja pakar hati budi doktor Malaysia sangat halus dan penyayang, bisik Mike. Dr. Amir tersenyum malu. Di tempat kami ada pepatah mengatakan penyakit itu sebahagiannya datang dari hati yang resah.
Jika hati tenang dan positif, kesembuhan akan lebih cepat. 5 hari selepas ubat diberikan, keajaiban berlaku. Mama, saya dah boleh berdiri. Suara Sofia bergetar. Rachel tergamam. Anaknya berdiri di tepi katil dengan kakinya sendiri. Ya Tuhan. Terima kasih. Rachel memeluk Sofia erat. Mike menangis tersak-esak di sisi. Bilik itu banjir dengan air mata kegembiraan. Dokter. Amir hanya tersenyum nipis. Alhamdulillah ubat itu berkesan. Dia akan pulih sepenuhnya. Berita tentang kesembuhan ajaib Sofia menggemparkan seluruh Amerika. Tajuk utama berita terpampang, keajaiban, perubatan doktor Malaysia selamatkan remaja, yang dibuang doktor tempatan. Pakar perubatan di kaca TV mengulas, ini tamparan hebat buat perubatan Amerika. Pasukan Malaysia berjaya mengesan parasit yang kita terlepas pandang. Kemahiran diagnosis mereka bertaraf dunia. Internet riuh rendah memuji kehebatan Malaysia. Doktor Malaysia hebat. Mereka jumpa apa yang pakar US gagal jumpa doktor. Robert Harrison akhirnya terpaksa meminta maaf dalam sidang media. Diagnosis kami silap, saya tabik hormat kepada pasukan Malaysia, namun wajahnya masih keruh menahan malu. Sebaliknya Dr. Amir dengan rendah diri berkata kepada wartawan, kami hanya menjalankan tugas. Perubatan bukan medan perlombaan, tetapi medan untuk saling membantu sesama manusia. Sikap tawaduk humble ini menawan hati rakyat Amerika. Setelah sembuh dan keluar hospital, Sofia kembali ke sekolah. Suatu hari dia berkata kepada ibunya, Mama, saya nak jadi doktor. Saya nak jadi macam pasukan doktor Malaysia yang selamatkan saya. Saya nak bantu orang lain pula. Mata Sofia bersinar dengan tekad. Di rumahnya uncang batik bertulis, harapan itu disimpan rapi di tempat paling istimewa. Ia adalah bukti kasih sayang dari seberang laut yang menyelamatkan nyawanya. Belasan tahun berlalu. Sophia Miller, gadis yang dahulunya divonis mati, kini telah bangkit. Walaupun fisikalnya masih perlu dijaga rapi, dia belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya menjejakkan kaki ke sekolah perubatan Harvard. Kisah ini membuktikan bahwa kualiti perubatan Malaysia bukan calang-calang. Kesungguhan, ketelitian dan sifat kemanusiaan, human compassion yang tinggi yang ditunjukkan oleh Dr. Amir dan pasukannya adalah cerminan budaya Malaysia yang luhur. Mereka bukan sekadar merawat jasad, tetapi merawat jiwa dengan memberi harapan. Seperti mana ubat dari Malaysia menyelamatkan Sofia, semangat Malaysia boleh dalam dunia perubatan kini diakui mampu menyinari dunia. Sekian, terima kasih.